sexual harassment. No one should have to suffer from sexual harassment at work. Sexual harassment can be unwelcome actions, gestures, photos, notes, leering looks, and innuendos, and is not limited by your gender or sexual orientation. Sexual harassment can also occur when there is a threat of losing your job or opportunity if you do not agree to submit to sexual advances. Your employer must take all reasonable steps to stop harassment. Many employers fail, and complaints can often go ignored. In some cases, the victim can be the target of retaliation or termination. While there are strong laws in California to protect victims of sexual harassment, some people are afraid to speak out against it. Is your employer targeting you? Jadi tadi itu adalah contoh video yang kita tengok pasal sexual harassment. Halo nak, hai, Assalamualaikum. Selamat siang, selamat malam, selamat apa-apa semua korang tengok dalam video ni. Nama diberi Ahmad Alif Badri dan saya akan terangkan mengenai video tadi dan topik besar je lagi, iaitu benda-benda salah laku yang berlaku di tempat kerja. Jom kita teruskan. Ada banyak sebenarnya salah laku berlaku tempat kerja. Ada yang salah laku kecil, minor. Ada salah laku besar, major. Bukan kursi meja, meja besar. Contoh salah laku macam tadi, sexual harassment. No, jangan buat benda tu. Benda yang kita tahu kita akan dibuang kerja, di luar benda tu, benda tu lah macam yang tak boleh dibuat. Contoh macam saya pakai ni, saya tak boleh pakai macam ni kita bekerja. Korang sendiri tahu, saya sendiri pun tahu. Tapi ada setengah orang sengaja buat malah macam tu. So hari ni marilah kita ikut kita orang semua. Tak ada saya, Ainal, kawan saya, Hakim kawan saya juga, Hakim seorang lagi, ada Irfan dan juga Mukris. Kami semua akan cuba terangkan kepada anda semua pasal salah laku dalam tempat kerja. Jangan pakai macam ni, nanti kena buang. Dan lain-lain lagi, dia akan terang lebih detail lah. So korang tengoklah sampai habis. Sama ada korang tidur, tak pun korang lagi faham, ikut korang lah. Ini ilmu. So tengok. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ain Abi Yusof, daripada Grup A, Diploma in Culinary Art. Untuk nak ketengahkan tentang misconduct, salah laku pekerja lah, yang selalu dekat tempat kerja. Memang kalau kita perasan, macam mana pun kalau kita bekerja, mesti ada seorang dua yang akan masalah. Yang paling ketara yang kita akan nampak masalah ialah pekerja tu sendirilah, sebab masalah disiplin. Yang kedua, konflik. Pasal ni, pasal disiplin ni, pasal kita selalu tengok, kalau kita duduk tempat kerja, tengok member tak main-main lagi, tak datang-datang lagi. Kerja lewat, lepas tu main pun selekeh, tidur pula. Benda ni tak bagus lah, tak bagus untuk diri sendiri lah. So macam mana pun kena ubah daripada sikap situ lah. Yang kedua, konflik. Kita selalu tengok konflik dengan majikan, dengan pekerja, tapi paling ketara pekerja lah. Benda ni tak bagus lah, sebab kita dalam satu bumbu nak bekerja sekali. So jadi tak best, jadi macam tak semangat. So kesan-kesan dia antara dua ni, kesan-kesan pada syarikat dengan pekerja sendiri. Okey, kesan pekerja akan malas, prestasi akan memang menurun, akan teruk ya. Lepas tu memang tak semangat macam saya cakap tadi. Lepas tu dia akan efek dekat syarikat tu sendiri. Akan efek macam macam pakaian selekeh menampakkan image selekeh tu, memburukkan nama syarikat. Syarikat tak tertarik kan, pelanggan tak tertarik nak pergi kat syarikat tu, macam klien. So tu lah bagi kesan-kesan dia dekat situ. So pekerja pun akan terkesan lah. Lepas tu tindakan yang kita perlu ialah majikan tu lah. Majikan tu perlu kena tengok depa, kena tengok pekerja-kerja buat kerja. Jangan macam halal balai. So kalau macam ada salah, mesti kena tegur. Jangan tak tengok. Bila tak tegur, dia naik kepala. Dia naik kepala tu maksudnya macam dia tak mau buat kerja, dia malas, dia ikut kepala otak dia je. So apa yang boleh sini, majikan dan pekerja ni kena
sama-sama ubahlah. Kena yang pekerja ni kena usaha macam dalam perbincangan, majikan pun kena juga berkomunikasi, kena betul ansur. So tak boleh kalau macam ego-ego sama sendiri, memang susah. Okey, itulah daripada saya. Thank you. Nama saya Abdul Hakim bin Abdul Ghani. Nombor metrik saya 2200201119. Saya ingin membincangkan tentang major misconduct ataupun salah tingkah laku yang utama di tempat kerja. Saya akan membincangkan contoh-contoh dia. Okey, sebelum tu, major misconduct adalah tindakan yang tidak berdisiplin yang boleh menyebabkan kerugian, kemudaratan dan kerosakan yang boleh memberikan impak yang besar kepada reputasi dan aset majikan tersebut. Oleh itu, apa sahaja jenis major misconduct mestilah disiasat dengan segera dan mengambil tindakan yang tegas jika disabitkan kesalahan. Okey, tindakan yang tidak profesional ini boleh memusnahkan hubungan kepercayaan dan keyakinan antara pekerja dan majikan itu sendiri, dan juga boleh menjadi mustahil untuk meneruskan untuk bekerjasama antara satu sama lain. Terdapat beberapa contoh misconduct, major misconduct. Contohnya kecurian dan penipuan. Kelakuan ini terjadinya apabila pekerja mencuri sesuatu kepunyaan syarikat tersebut seperti duit, maklumat dan simpanan untuk kegunaan sendiri, untuk kegunaan diri sendiri. Ia juga boleh dicuri melalui pelanggan itu sendiri ataupun pekerja-pekerja yang lain. Manakala penipuan pula ialah tindakan yang secara sengaja, penipuan secara sengaja untuk mendapatkan maklumat yang tidak sah untuk kegunaan publik. Okay, seterusnya, yang kedua ialah gangguan dan buli. Okay, gangguan terbahagi kepada beberapa jenis, bukan semata-mata gangguan fizikal. Ia termasuk gender, warna kulit, agama dan melalui perbualan dan juga lisan ataupun penulisan. Okay, misconduct ini akan memberikan tidak keseimbangan hubungan antara majikan, pekerja termasuk pelanggan itu sendiri. Tindakan ini boleh menjadi ubutan kepada sesiapa sahaja dan boleh menyebabkan pergaduhan fizikal dan boleh dan juga boleh memberikan gangguan mental kepada seseorang tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, my name is Irfan Daniel Muhammad Yusof. My metric number is 22008019. Today, I will discuss how to prevent misconduct that usually occur in workplace. So, as a business owner, must communicate to the company policies with employee and provide training where necessary. It is a good practice that regularly remind employee of behavioral expectation of the owner. Furthermore, manager need to lead by example and understand their role as executive. Whenever something happen, they act on it quickly and in the right way. So, there is no better way to promote great behavior of the employee than to reward it. Training supervisor and manager on what to do, including performing organizational inquiries into reports of misconduct, it is also important. Next,
it is easier to build a habit of culture that makes workers feel supported and respected, instead of trying to escape wrongdoing. Company must understand that before they can compete successfully and sustainably with the outside the world, they must become powerful internally. It is easier to develop a fun team environment that helps everyone to excel, to build an enterprising workplace that enables employees to compete with each other. In a powerful society, misconduct will not endure or occur. Furthermore, the company should also establish a system on ongoing support that encourages supervisors to use their communication skill over time. This constant support team offers the ability for manager and supervisor to hone their abilities while gaining a much needed platform to address and overcome emerging problems. The support teams also build a framework that requires supervisors accountable for their learning of soft skills. Alright, other than that, communication with supervisors also is a way to prevent misconduct in the workplace. So this is where strengthen the culture of trust, and then supervisors have been learned to conduct diplomatic and tactical communication with their direct reports. They need to deal with difficult situations in a way that promotes mutual respect. They must give and accept constructive criticism without causing conflict. Alright, the best way to mentor supervisors is through interactive face-to-face training so that they can practice these skills in a safe environment. Alright, the last one is establish a strong anti-harassment policy. So companies should be also establish a strong anti-harassment policy, because one that clearly defines misconduct and the consequence of engaging in this type of behavior. The policy should prohibit harassment or offensive conduct in any form. It should make it clear that misconduct includes action both in and outside of the workplace that affects an employee's work environment. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukif bin Mansur daripada Intake Januari Group D Course DCA. Okay, hari ini saya ingin memberi satu konklusi berkenaan tajuk yang telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya berkenaan kesalahan yang selalu dilakukan semasa di pejabat dan cara untuk mengatasinya. Antara masalah yang sering dilakukan di tempat kerja adalah seperti masalah tata tertib, kecurian dan bullying ataupun harassment. Di dalam poin masalah disiplin, kita dapat lihat yang antara salah satunya adalah seperti datang lewat ke kerja, tidak mematuhi syarat pemakaian dan tidak mengikut SOP yang disediakan. Untuk kecurian ni tak semestinya di antara kecurikan barang berharga ataupun duit, tapi ia boleh dikaitkan dengan kecurian idea. Maksudnya kita copy paste orang tapi tanpa pengetahuan dia, kita submit dulu ke bos. Okay. Lagi satu, harassment atau bullying. Harassment ni tak kira lah di antara lelaki, perempuan ataupun lelaki perempuan. Harassment ni ada amat bahaya sebab terdapat law yang mengatakan kita boleh dihukum kalau didapati bersalah. Okey, 3 perkara tadi dapat dibendung dengan salah satunya memberi supportive each other ataupun memberi support satu sama lain. Tidak kira seperti wang ataupun moral.
lagi satu, kita boleh menghantar orang-orang yang sering melakukan kesalahan tata tertib ni kepada kem tata tertib bagi membaiki mereka punya tata tertib. Sehubungan dengan itu, HR perlu memainkan peranan penting bagi ataupun mengelola majlis-majlis seperti kem-kem tersebut. Bagi untuk supportive ni, tak kira lah sama ada, tak perlu pun HR mainkan peranan penting, tapi kita sebagai kawan sekerja perlulah mengambil berat lah tentang dia orang. Kalau dia orang ada masalah, kalau kita nampak dia orang macam murung sikit ke, kita perlu tanya khabar, tanya sebab apa macam ni, mood dia swing ke, tanya. Jangan biarkan dia orang macam dia orang ni dah datang lambat, kau biar je. Ambil lah inisiatif bertanya sebab apa selalu datang lambat. Kalau macam dia tak ada kenderaan, bagilah carpooling. Sekian, itu sajalah yang saya dapat beri sebagai konklusi berkenaan tajuk-tajuk yang ini. Sebagai satu lagi pesan saya, kita janganlah membiarkan seseorang itu tergapai-gapai di awangan sedangkan kita boleh menariknya untuk ke bumi.